Okay, seterusnya kepada clarify. Okay, daripada perkataan clarify tu mungkin kita tertanya apa yang dimaksud dengan clarify. Clarify tu maksudnya kita menjelaskan. Okay, anak-anak ini perlu dijelaskan dan difahamkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama daripada usia kecil itu. Kita jangan underestimate anak kita. Kan, kita jangan kata okey, anak kecil tak payah lagi solat, tak payah lagi belajar tentang agama. Kita jangan underestimate. Daripada anak usia kecil, biasakan. Okay? Kita berikan penjelasan. Okay, siapa Tuhan, siapa yang menciptakan kita, siapa yang beri kita makan, beri anak kefahaman, jelaskan kepada anak. Dan apabila anak bertanya, jangan marah anak. Kan, kadang-kadang anak bertanya dia memang nak tahu. Contohnya ada tanya, siapa yang ciptakan bulan tu? Kenapa bulan tu macam tu? Contohnya. Kan apabila anak bertanya tu maksudnya dia berfikir. Okay? Kadang-kadang orang dewasa ni apabila anak bertanya dia malas kan. Memang macam tu, kita akan jawab macam tu. Kita malas nak menjelaskan dan memberi penerangan yang lebih. Ataupun mungkin kita kurang ilmu. Okay. Namun kurang ilmu tu bukan satu kita kata alasan lah untuk kita tidak menjelaskan kepada anak-anak. Sekarang ni ada banyak cara kan, macam contoh macam ni yang kita join program-program macam ni kan. Atau banyak cara untuk kita dapatkan maklumat. Cuma hujung jari je. Ya, betul. Dan kita juga boleh amalkan macam dalam keluarga kita tu, kita selalu pergi ke masjid untuk menghadiri majlis ilmu kan, mendengar ceramah-ceramah. Daripada situ kita boleh membantu anak itu menjelaskan kefahaman tentang agama. Dan juga adab-adab mulia pun kita kena terangkan kepada anak-anak. Kan contoh tadi kita membaca bismillah kan, kita membaca alhamdulillah, baca bismillah sebelum makan, alhamdulillah selepas makan sebagai contoh. Kita jelaslah kenapa kita kena buat macam ni. Contohnya kenapa apabila kita memasuki rumah orang kita kena memberi salam. Tak boleh terus masuk je. Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan. Saya pernah dulu satu ketika saya waktu kecil dan situasi ini sangat terkesan kepada saya. Sebab itu saya saya lebih muda daripada 7 tahun. Saya rasa lebih muda daripada 7 tahun lah. Saya pergi ke rumah jiran. Dan apa yang berlaku, saya terus masuk pintu. Saya terus buka pintu masuk rumah orang tu. Dan apa yang berlaku, jiran saya dia terkejut dan dia mengajarkan saya waktu tu. Masuk rumah, ketuk bagi salam. Dan sampai sekarang saya ingat benda tu. Jadi sebenarnya benda ni perlu dijelaskan. Saya nak tambah, apabila kita menyusun tu bukanlah bermaksud kita menghadkan anak tu untuk melakukan aktivitinya sendiri. Maksudnya kita cuba untuk susun, tapi janganlah terlalu rigid. Jangan terlalu rigid. Kita bagi guideline sahaja. Yes, betul. Endingnya bagi anak yang buat keputusan. Betul. Itu adalah penting sebenarnya untuk memberikan anak kebebasan untuk dia mengatur sendiri. Okey. Kemudian seterusnya, poin seterusnya adalah T adalah untuk tale. Tale itu maksudnya ialah cerita. Hikayat ataupun kisah-kisah yang merupakan salah satu kaedah pendidikan sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita lihat dalam Al-Quran tu banyak yang diceritakan kisah-kisah kepada kita. Kita ambil dalam surah Hud ayat 120 yang bermaksud, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Which is di sini, semua kisah yang Allah bagi dalam Al-Quran untuk apa? Adalah untuk meneguhkan hati kita. Dalam surah itu Allah akan memberikan supaya kita teguh hati dan memberi kebenaran dan pengajaran juga peringatan kepada kita. Approach yang sama kita boleh gunakan dalam mendidik anak. Kita boleh ceritakan anak kisah-kisah Nabi, kita boleh ceritakan even kisah kancil, Miko dengan apa je hari tu? Kita ada kisah monyet. Kita boleh kita boleh sampaikan kisah-kisah yang terselit pengajaran di dalamnya. Jadi indirectly dia mengajarlah, mendidik anak tu nilai ataupun syarat dengan pengajaran untuk anak ni. Banyak sebenarnya cerita-cerita kalau kita nak korek semua ni, cerita pura-pura dengan Arnab, belakang kancil, banyaklah. Kat TV pun ada Upi Ipin lah. Kita boleh ambil contoh-contoh tersebut dan masukkan nilai-nilai moral, masukkan tale tu dalam ni. Insiden ni maksudnya kita
dalam kehidupan kita akan berlaku beberapa peristiwa ataupun situasi di mana insiden ni sebenarnya kita boleh manfaatkan ataupun situasi tu ataupun peristiwa tu kita boleh manfaatkan dalam bentuk cara fikir anak. Okey, contohnya saya beri contohnya kalau kita pergi situasi ni di masjid, kita solat. Kan ada tabung masjid. Jadi kita suruh anak masukkan duit dalam tabung. So kita memanfaatkan situasi ataupun keadaan kita berada di masjid tu. Ataupun contohnya ketika kita menghantar anak ke tasawuf pagi kan untuk kerja. So sebenarnya waktu tu adalah sebenarnya satu waktu yang berharga. Okey, kalau boleh kita manfaatkan waktu tu untuk kita berbual dengan anak, bersembang dengan anak, ataupun kita puji anak supaya emosi anak pada waktu tu hari itu adalah stabil. Saya boleh katakan insiden ni adalah momen yang paling baik sebab ialah real time situation. Ini adalah momen untuk kita bersedekah ni dapat apa, benda semua kan. Terus cerita ke anak sebab dia adalah real time situation. Jadi teruskan tu. Ketika anak, contohnya saya bagi contoh lain lah. Anak ni kalau hilang barang, kalau anak hilang barang tu ajar dia berdoa untuk Allah pertemukan barang. Bukannya menangis ke apa, kita ajar anak berdoa lah, insyaAllah Allah akan kembalikan apa yang hilang. Okay. Di sini sebenarnya banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh guna. Ibu bapa atau pendidik ni dia mesti otaknya selalu ligat, selalu berfikir apa benda nak kait, apa benda nak kait, apa benda nak kait. Daripada situ sebenarnya kita boleh mendidik anak adab tentang apa nilai-nilai yang baik tu lah. Daripada situ kita akan dapat didik anak. Dia mesti lebih kehadapan daripada anak-anak. Otaknya mesti lebih kehadapan daripada anak-anak. Kalau tak macam anak-anak lah budak-budak kita. Kan kalau tak masukkan ibu bapa tu memang Allah letak darjatnya tinggi. Sebab bukan mudah nak jadi ibu dan ayah. Okay? So yang terakhir, face. Apa maksud face ni? Muka, wajah. Face ni maksudnya berhadapan. Kita berhadapan. Apabila kita menghadapi situasi di mana anak-anak ni menunjukkan gejala-gejala negatif. Apa yang tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Contoh gejala. Kenapa saya katakan gejala? Sebab dia something yang kita boleh lihat, kita boleh observe. Gejala negatif yang ada pada anak ini hanyalah 3 contoh yang saya beri dan sebenarnya ada banyak lagi. Yang 3 contoh saya beri ni adalah anak cemburu, anak suka bergaduh dan anak tidak mengambil peduli. Jadi ibu bapa dan pendidik ni perlu sentiasa memperhatikan perubahan tingkah laku anak-anak. Kita kena sentiasa peka lihat perubahan anak-anak. Perubahan tingkah laku yang negatif ini harus dikesan puncanya, tanda-tandanya dan bagaimana cara mengatasinya agar ia dapat disekat ataupun diperbaiki sebelum ia menjadi macam tadi dikata barah kan, menjadi lebih teruk. Jadi di sini saya akan beri contoh lah macam mana kita nak tahu dia punya punca, tanda-tanda dan bagaimana cara untuk kita atasi. Kalau ada anak yang lebih daripada seorang membanding-bandingkan anak antara anak pun can be the reason kenapa anak cemburu. Tanda-tanda anak cemburu, dia suka menarik perhatian orang dewasa dengan menangis, menjerit, melempar mainan atau barang-barang untuk attract kita punya attention. Kemudian sampai dia akan memukul dan menyakiti saudaranya, especially kalau saudara yang nampak lebih dikasihi dari ibu ayahnya. Ini antara tanda-tanda anak tu cemburu. Jadi bagaimana cara untuk kita mengatasinya? Bapa pendidik ni harus adil dalam memberikan layanan dan perhatian di antara anak-anak. Itu tadi kata adil, meletakkan satu pada tempatnya. Adil lawannya adalah zalim. Apabila kita tidak meletakkan satu pada tempatnya, maka zalim lah. Dan tidak membanding-bandingkan antara anak, tidak meremehkan ataupun merendahkan kemampuan anak di hadapan saudara ataupun orang lain. Which is this is very important. Jangan kita merendahkan anak di hadapan orang lain. Dan mengajar dan membiasakan anak agar senang atau gembira dengan kebaikan orang lain. Didik anak untuk tidak cemburu dengan orang lain atau gembira dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Saya rasa benda ni sangat-sangat penting sebab jika tak diajar, tak dibentuk daripada usia yang muda, memanglah adik-beradik pun boleh bergaduh kan. Memang perlu this aspect, memang kita kena tidak lepas pandang. Saya dengar cikgu, anak saya sekolah juga, sekolah rendah kan. So pergi sekolah, dia kata kawan ni ada kesebok ni, ada kesebok tu, kesebok ni. Dia dah ada sifat cemburu dengan. Tapi kita boleh explain. Tugas ibu ayah adalah untuk mendidik tadi. Kita kembali kepada tugas ibu ayah utama ialah mendidik anak-anak. Itu tadi yang kata clarify tu kan, kalau satu action yang kita buat tu, kita jelaskan kenapa kita buat. Betul.
saya tertarik macam mana kakak saya mengajar anak dia supaya tidak menyukai barangan mahal. Okey. Setiap kali barang tu mahal, mak dia akan cakap, okay, barang ni mahal. Sehingga kan anak tu biasa apabila setiap kali saya bawa dia keluar, dia akan tanya, barang ni mahal ke murah? Sebab anak kan dia belum tahu menilai harga barang tu. Dia kata, barang ni mahal ke murah? Which is, itulah benda satu yang kita kena didik. Ajarkan anak rasa cukup. Ya, insyaAllah. Kemudian kita akan lihat kepada anak yang suka bergaduh. Kenapa anak suka bergaduh? Okey. Anak ni dia sangat aktif, betul tak? Betul. Especially anak lelaki lebih aktif. Okay. Jadi apabila kita tidak tenaga dia tu tak disalurkan kepada aktiviti yang maksimumkan tenaganya, maka dia akan carilah cara untuk menggunakan tenaga dia tu. Mulalah bergaduh kan. Dan boleh jadi anak tu suka bergaduh sebab dia nak perhatian. Okay, nak perhatian kepada ibu bapa ataupun pendidik, lepas tu dia terpengaruh dengan keganasan dan kekerasan yang berlaku dalam lingkungan. Hati-hati ya, ini saya kata tadi kuduah. Okay, apa yang berlaku di sekeliling, anak-anak memerhati. Okay, dan baru ni saya terbaca satu artikel yang mengatakan seorang ibu ni berasa sangat sedih kerana anaknya melihat si ayah memukul maknya. Dan apa yang membuatkan ibunya sedih adalah anaknya dah mula memukul adiknya yang lain. Yang si anak tadi dah sebab dia telah melihat perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Which is itulah. Dia rasa perbuatan tu betul. Ya.